سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب زدنا من نافع وفهما مستقيما وهداية لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم نعمنا ممن نعرف بأوامرك ونعصرك وإنما الملائكة المقربين وخرجنا من الظلمات وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار رحمتك يا رب رب اشرح لنا صدرنا لساننا وعلم عقدة من لساننا قال الشيخ المزن تعالى نفعنا بنا في الدارين sekarang faidatun 4 orang daripada anbiya lagi hidup hingga sekarang. 4 orang daripada anbiya, daripada nabi-nabi. 4 orang tu setengah daripada nabi-nabi lagi hidup hingga sekarang, masih hidup sampai sekarang. 4 orang tu 2 orang di langit, 2 orang ada di langit, iaitu 2 orang yang di langit tu ialah Nabi Idris dan Nabi Isa. Dan 2 orang di bumi, Nabi Khidir dan Ilyas. Yang ada pada muka bumi sekarangnya 2 orang Nabi, ialah Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Sebagaimana kita maklum. Dan wajib kita ketahui bahawa adalah bagi Allah Ta'ala itu beberapa banyak daripada malaikat. Dan wajib kita ketahui, wajib di atas kita pada syarak, kita orang mukallaf, wajib mengetahui serta i'tiqad bahawa adalah bagi Allah Ta'ala itu beberapa banyak daripada malaikat. Jadi suatu kewajipan di atas kita orang mukallaf mengiktikadkan, mengetahui serta i'tikad bahasanya Allah Ta'ala mempunyai malaikat yang banyak. Banyak dia tu tiada diketahui akan mereka itu, ini akan mereka itu, ini akan bilangan mereka itu. Tiada diketahui akan mereka itu, ini akan bilangan mereka itu, kesemua malaikat Allah jua. Jadi maknanya ramai itu, jadi kita tu tak boleh nak tahu kesemua. Ada berapa banyak tu tak boleh nak tahu, malaikat Allah Ta'ala satu saja. Dan adalah mereka itu malaikat jisim yang nurani, lagi halus. Dan adalah mereka itu malaikat. Hakikat tubuh badan malaikat itu macam mana? Dan adalah mereka itu malaikat jisim. Dia jisim juga. Memanglah setiap-tiap makhluk itu tak lepas daripada arat dan jisim. Jisim. Jisim yang nurani. Yang nurani, nurani itu nisbah kepada nur, cahaya. Nisbah kepada nur, cahaya, maknanya suatu jisim yang dijadikan daripada nur,
Macam kita manusia dijadikan daripada tanah, kalau iblis dijadikan daripada api, tetapi malaikat Allah Ta'ala jadi daripada nur. Lagi halus. Lagi halus. Halus bukan maknanya badan dia kecil, bukan maksudnya begitu. Halus maknanya dia dengan sebab halus inilah dia boleh buat rupa mana-mana rupa yang mereka kehendak. Tengok Jibril ada kala datang kepada Nabi, jarang sangat dia nak datang dengan rupa asal. Dia buat rupa manusia, dia buat rupa sahabat Nabi, begitu. Maknanya jisim yang nurani, yang lembut. Begitu ya. Terpelihara mereka itu daripada jatuh dosa. Terpelihara mereka itu daripada jatuh dosa. Maknanya tak berlaku dosa di atas mereka itu sama sekali. Mereka tak buat maksiat akan Allah Ta'ala sama sekali. La ya'sunallaha fima amara. Fima amaru. Tiada deraka mereka itu akan Allah pada barang yang menyuruh oleh Allah Ta'ala akan mereka itu. Mereka tak buat maksiat sama sekali. Tiada mereka itu lelaki dan perempuan. Tidak lelaki, tidak perempuan. Sebab tu tak ada anak. Dan tiada makan dan tiada minum dan tiada tidur. Bukan sifat dia. Makan, minum, tidur tu bukan sifat dia. Lelaki, perempuan pun bukan sifat malaikat. Tiada makan dan tiada minum dan tiada tidur. Bukan sifat dia. Bahkan makan dan minum dan tidur tu adalah sifat manusia. Dan tiada berkahwin. Memanglah sebab bukan lelaki perempuan. Dan tiada beranak. Dan tiada disurat akan amalan mereka itu. Mereka itu amalan mereka tak macam kita manusia. Amalan kita baik jahat disurat ditanda. Tetapi amalan malaikat tidak disurat, tidak dicatat. Dan dihisap akan mereka itu. Dan dihisapkan mereka itu, hisap juga. Dan dihasyar akan mereka itu. Mereka itu pun dihasyar, dihimpun di pada mahsyar juga. Serta manusia dan jin. Jadi malaikat, pasal amalan dia tu tidak disurat, tak dicatat. Tetapi mereka dihisap akan amalan juga dan mereka itu akan dihasyar akan mereka itu juga. Serta jin dan manusia dihasyar itu dihimpun pada padang mahsyar. Dan masuk mereka itu akan syurga. Mereka pun akan masuk syurga sama dengan jin dan manusia yang mukmin juga. Dan harus bagi mereka itu mati. Dan harus bagi mereka itu mati. Mati ni samalah jin, manusia, malaikat pun mati juga. Tetapi tiada mati seorang daripada mereka itu dulu daripada tiup sangkala yang pertama. Mati sebelum pada tiup sangkala yang pertama tu tidak. Jadi semenjak daripada permulaan Allah Ta'ala menjadikan mereka, mereka tak mati sama sekali. Malaikat mati itu apabila ditiup sangkala yang pertama. Tiup sangkala yang pertama tu semuanya mati. Malaikat pun mati. Tetapi mereka itu mati dengan tiup sangkala yang pertama. Jadi maknanya belum pada nak siup sangkala yang pertama mereka tak mati.
semenjak daripada dijadikan oleh Allah Ta'ala akan mereka hidup berpanjangan, katanya tetapi mereka itu mati dengan tiup sangkala yang pertama. Semua malaikat tu mati. Malaikat yang menanggung arash. Jadi malaikat yang menanggungkan arash ketika tiup sangkala yang pertama, malaikat-malaikat yang lain tu mati, tetapi 4 malaikat katanya 4 malaikat dan ditambah jadi 8. Jadi malaikat-malaikat yang menanggungkan arash itu tidak mati ketika tiup sangkala yang pertama. Itulah pengenalan lebih kurang tentang sifat-sifat malaikat. Dan kepala-kepala malaikat yang 4. Jadi malaikat yang 4 yang jadi peringkat ketua pun tak mati juga ketika tiup sangkala yang pertama. Jadi maknanya malaikat yang lain-lain daripada 4 ini dan yang menanggungkan arash, memingkulkan arash, ketika tiup sangkala yang pertama mereka tak mati. Mana dia kepala malaikat, ketua-ketua malaikat yang 4 tu iaitu Jibril dan Mikail dan Israfil dan Izrail. Maka mati mereka itu kemudian daripada tiup sangkala yang pertama. Mati juga. Tetapi ketika tiup bunyi suara tu tak mati lagi. Bukan tak mati terus. Mati juga. Tetapi kemudian daripada itu. Jadi maknanya yang kebanyakan malaikat tu mati ketika ditiup. Mana ketika berbunyi suara tiupan tu. Tetapi malaikat yang menanggung arash dan kepala-kepala yang 4 ini mati selepas pada tu. Tu mana katanya maka mati mereka itu kemudian daripada tiup sangkala yang pertama. Mati selepas pada tu. Dan yang akhir mati daripada mereka itu Malakul Maut, Izrail. Sebab dia tugasan ambil nyawa orang. Maka dia akhir pada orang lah. Sebab dia nak kena ambil nyawa orang lain dulu. Dan yang wajib kita ketahui dengan tafsil daripada mereka itu 10. Daripada malaikat seramai-ramai malaikat yang kita tak tahu bilangan dia seberapa banyaknya. Tetapi wajib di atas kita orang mukallaf mengetahui, kenal dengan secara tafsil, boleh sebut satu-satu daripada mereka itu, daripada malaikat yang ramai tadi tu 10 orang. 10 orang ni mesti kita kenal, walaupun tidak hafal tetapi mesti kenal, ketahui. Pertama, Jibril. Jibril, ada setengah panggil Jibrail. Setengah panggil ada 2 panggilan. Jibril artinya Jibrail. Ialah mendatangkan wahyu kepada segala rasul. Itu tugasan dia. Ambil daripada terimakan wahyu daripada Allah menyampai kepada Rasul. Sebab tu Jibril ni dipanggil Rasul juga. Dipanggil Rasul juga. Kira kata dia antara Allah dan Rasul-Rasul dan Anbiya. Maka dia pun dikatakan Rasul juga. Adapun Nabi Muhammad dan lain-lain lagi itu pun Rasul juga. Tetapi antara Allah dan manusia. Begitu. Kedua, Mikail. Ia mendatangkan hujan dan rezeki. Tugasan dia.
Tugasan yang dibagi oleh Allah Ta'ala kepada dianya ialah mendatangkan hujan dan rezeki. Hujan nak turun di mana, hujan turun di sana, di sini, dialah mendatangkan. Itu daripada jaksaan dia. Daripada kerjaan dia, daripada urusan dia. Dan rezeki, dan mendatangkan rezeki kepada makhluk-makhluk. Hamba Allah. Bukan dia kuasa menurun. Maknanya itu pasal hujan tu dialah menurun. Rezeki bukan rezeki dia yang daripada dia. Rezeki daripada Allah. Hanya dia menurunkan rezeki. Menyampaikan rezeki kepada hamba-hamba Allah. Ketiga, Israfil. Ia meniup sangkala. Tugasan dia begitu. Dan keempat, Izrail. Ia mengambil kitab. Naknya begitu ya. Ia mengambil nyawa segala yang mempunyai ruh. Ia mengambil kitab saya ni ada akan satu lagi. Akan tu tak nak. Ia mengambil nyawa, ia Israel mengambil nyawa segala yang mempunyai ruh. Jadi bukan ambil nyawa manusia saja, tidak. Bahkan setiap-tiap yang mempunyai ruh apabila sampai ajal sampai masa mati, sampai masa ajal, sampai ajal, maka dialah menanggalkan ruh, ambilkan ruh, nyawa daripada badan yang mempunyai ruh. Kelima, mungkar. Keenam, nakir. Yang bertanya kedua-duanya akan orang mati di dalam kubur. Maklumnya. Ketujuh, rakib. Kedelapan, atid. Kedua-dua ini menyurat keduanya akan amal hamba. Amalan baik jahat, maka dua-dua inilah yang menyuratkan, yang mencatatkan. Lepas tu, adalah kaki tangan dia, pegawai dia, banyaklah seorang-seorang manusia, rakib, atid ada. Macam Israel tadilah, Israel tu dia seorang, dia satu, lepas tu pegawai kaki tangan dia tu banyaklah. Di bawah dia pula. Tapi masalah Israel tu, kerjaan ambil nyawa tu di dalam tangan dia. Itu kerjaan dia. Sama juga rakib atid, mungkar nakir pun sama. Jadi pasal kerjaan rakib atid tu menuliskan amal hamba. Maka adalah kaki tangan dia pula. Sama juga mungkar dan nakir. Kesembilan, Malik. Malik. Kesembilan, Malik, bukan Malik. Malik, mim tu nak panjang. Ada alif. Malik. Ia menunggu pintu neraka. Yang menunggu pintu neraka. Dia urusan neraka dialah jaga. Ke-10, Ridwan. Yang menunggu pintu syurga. Dan wajib kita ketahui bahawasanya segala kitab yang diturun di langit itu 104 buah. Wajib kita orang mukallaf ketahui serta i'tiqad bahawasanya segala kitab yang diturun di langit, yakni dari langit itu 104 buah. Kenapa kata diturun di langit? Turun daripada langit. Tempat simpanan dia tu di langit. Tempat simpanan asalnya di langit. Lepas tu sampai masa diturun kepada Nabi Rasul-Rasul.
Dan yang besarnya, kitab yang besarnya ialah 4 buah, iaitu Quran. Daripada 104 buah tadi, kitab yang besarnya ada 4 buah, iaitu Quran bagi penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Taurat bagi Nabi Musa, dan Injil bagi Nabi Isa, dan Zabur bagi Nabi Daud. Dan yang lain daripada 4 itu dinamakan suhuf. Jadi kitab juga tapi tak terpanggil kitab. Kita panggil suhuf. Suhuf Ibrahim, suhuf Nabi Ibrahim, suhuf Nabi Musa. Belum pada nak turun kitab Taurat kepada Nabi Musa, ada diturunkan suhuf. Suhuf ni jamak daripada sahifah. Jamak bagi sahifah. Sahifah tu maknanya sehelai kertas, sehelai surat, sekeping surat, begitu saja. Jadi maknanya lain, jadi Quran, Taurat, Injil, Zabur ni yang besar. Tetapi kitab-kitab yang lain tu tak banyak lah. Sehingga dapat ditulis beberapa helai kertas. Kalau ada kertas pada zaman dulu, maknanya dapat ditulis dengan beberapa helai kertas saja. Jadi sekeping surat begitu ya. Jadi maknanya perkara sebut dalam tu tak banyak dah. Dan wajib kita ketahui bahwasanya hari kiamat itu lagi akan datang. Ini setengah pada perkara yang wajib kita i'tikad dan beriman dengan dia. Dan wajib kita kena tahu, kena percaya bahwasanya hari kiamat itu lagi akan datang, lagi akan tiba. Serta haru-haranya yang besar. Hari kiamat tu bukan semata-mata ketibaan dia saja, penuh dengan haru-hara yang besar, yang sangat. Yang dinamakan dia kan haru-hara pada hari kiamat yang besar tu, Yaumal Faza'il Akbar. Yaumal Faza'il Akbar. Yang ni hari terkejut yang besar. Terkejut. Tu mana haru-hara itulah. Dan dinamakan dia hari kiamat kerana dibangkitkan manusia daripada kubur. Jadi maknanya salah tadi ya. Tadi salah sikit. Dinamakan dia kan hari kiamat. Salah rajak dhamir tadi. Dinamakan dia kan hari kiamat, Yaumal Faza'il Akbar. Dinamakan dia kan hari kiamat, Yaumal Faza'il Akbar. Sebab panggil Al-Faza', sebab makna terkejut, haru-hara, sebab datang haru-hara maka orang pun terkejutlah. Seperti berlaku tsunami masalan, tiba-tiba datang tsunami, tiba-tiba berlaku gempa bumi ke masalan. Apabila berlaku tu terkejutlah. Apabila berlaku jadilah haru-hara manusia pada waktu itu. Maka dengan sebab hari kiamat ada berlaku haru-hara yang sangat, sebab tu dipanggil kata hari terkejut yang amat besar. Faza' tu terkejut, Al-Akbar itu mana amat besar. Yang besar. Adapun nama kata kiamah, kiamah tu ambil pada qama, mana bangun bangkit. Bangun bangkit berdiri, tu kiamah, bangkit berdiri. Dan dinamakan dia kan hari kiamat. Hari kiamat kerana bangkit manusia daripada kubur.
Sebab ada bangkit bangun daripada kubur. Maka sebab tu ketika bangkit pada kubur tu ada berdiri. Maka sebab tu pagi kiamat. Dan berdiri mereka itu di hadapan Allah Ta'ala. Menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu panggil kiamat. Dan didirikan hujah atas mereka itu. Dan didirikan hujah bagi mereka itu atau atas mereka itu. Ni dia hujah bagi, hujah atas. Kalau kita perhati, didirikan hujah bagi mereka itu atau atas. Dia bahasa cakap Arab tu ya begitu. Sama juga dengan doa. Kalau doa bagi, maknanya doa dengan kebajikan. Minta ampun dosa. Sebab tu kalau nak pesan tu jangan kata minta tolong doa atas saya. Jangan guna atas. Kena kata doa bagi saya. Doa bagi saya. Mana doa dengan baik. Kalau doa atas tu mana doa dengan bala, dengan kejahatan. Minta dibalas jahat, minta kena bala, itu doa atas. Itu dia guna tak sama. Kalau doa baik, doa bagi, doa dengan kebajikan, ampun dosa, murah rezeki, kita panggil doa bagi. Tolong berdoa bagi saya. Mana minta tolong doa baik tu. Minta tolong doa atas seteru saya. Begitu. Atas, kalau seteru, doa atas orang zalim saya. Minta tolong doa atas orang buat zalim kepada saya. Guna atas. Begitu juga dia guna bagi dan atas ni banyak. Kalau begini pun sama. Misalan kita katanya ada seorang dia berhutang duit daripada kita. Dalam bab muamalat, dalam kitab muamalat, contohnya misalan kita katanya ada seorang berhutang duit di atas kita. Maka wajib atas dia. Kena kata begitu. Wajib atas dia bayar bagi kita. Wajib atas dia bayar bagi kita. Sama juga masalah saksi. Nak cari supaya nak luaskan pengetahuan. Saksi pun begitu juga. Saksi bagi, maknanya sokong. Saksi atas. Contohnya kita ada misalan kita nak dakwa katanya si Zaid itu dia berhutang duit kita tapi dia tak mengaku. Kita mendakwa di mahkamah. Kita mendakwa di mahkamah bahawasanya Zaid itu berhutang duit kita tak bayar. Tipu duit kita masalan. Maka kita pun bawa saksi. Kita pun bawa saksi untuk kita. Kita panggil saksi itu saksi bagi kita atas Zaid. Saksi itu saksi bagi kita sebab dia sokong kita. Atas Zaid, dia panggil begitu. Maka begitu juga di sini. Dan didirikan hujah dalil, bukti. Dan didirikan akan hujah, akan dalil, bukti
Bukti ni dua. Kalau bukti baik, ia panggil bukti bagi. Bukti jahat, tanda buat jahat, maka dia panggil bukti atas. Seperti kita katanya orang seorang apabila berjalan kepada menuntut ilmu, apabila berjalan kepada berjalan di jalan untuk pergi solat Jumaat, maka pokok-pokok yang ada kat tepi itu jadi saksi baginya, jadi hujah, jadi saksi baginya. Itu kalau dia berjalan. Tetapi kalau dia berjalan nak pergi berjudi, maka pokok-pokok kat tepi itu jadi hujah atas dia. Begitu. Jadi belah balik baik kita guna kalimah bagi, belah balik jahat berat, kita panggil atas, guna dengan kalimah atas. Sebab tu bala atas, bala diturun atas. Begitu ya. Jadi maknanya didirikan hujah, didirikan bukti dan tanda atas amal, bagi amalan baik dan atas amalan jahat. Begitu ya. Dan dinamakan pula hari akhirat. Hari kiamat tu pula panggil hari akhirat. Kerana bahwasanya ialah akhir hari dunia. Hari dunia habis sakat timbul hari kiamat. Apabila timbul hari kiamat, hari dunia akhir kat situ. Pengelas. Pengelas hari dunia. Dengan maknanya apabila masuk hari kiamat, maknanya hari dunia pun dah habis. Kata kil, tu satu ilat. Setengah ulama katanya sepasal panggil hari kiamat sebab dia tu akhir hari dunia. Kata kil, kata setengah ulama kerana tiada malam kemudian daripadanya. Jadi maknanya belum pada nak masuk hari kiamat tu ada siang, ada malam, ada siang, ada malam, ada hari. Hari-hari itu siang kan? Hari itu ada pakai mana siang, ada juga. Hari, tengah hari, itu apa mana? Siang tu. Tengah, malam. Tengok kita panggil pukul 1, pukul 12, pukul 1 pagi. Tak panggil tengah siang. Kita tak panggil tengah siang. Panggil tengah hari. Lepas tu yang tu tengah malam. Begitu. Lepas tu hari, kalau katanya mengikut sini, maknanya kerana tiada malam, mana hari gulawan malam. Mana hari yang akhir. Dengan sebab apabila timbul, datang hari kiamat, malam dah tidak. Siang straight. Siang straight. Maknanya siang yang akhir. Sebab selepas pada tu, dia siang hari ni, kalau selama mana duk timbul malam, siang malam, jadi siang tak terakhir. Tengok, siang hari ni akhir ke tidak? Tidak, sebab lagi akan datang malam. Begitu. Jadi maknanya apabila datang hari kiamat, maka dah tidak ada malam. Maka siang straight. Maka siang straight yang tidak diikuti dengan malam, sebab tu panggil hari yang terakhir. Dan adalah bagi hari kiamat itu 300 nama. Dan adalah bagi hari kiamat itu 300 nama. Apa dia? Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Itu Al-Qari'ah. Itu apa dia? Dia juga nama Yaumal Jaza'. Ya juga. Yaumal Hashr. Dia lah juga. Al-Qari'ah. Lepas tu satu lagi apa dia? Sama dengan Al-Qari'ah tu.
Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, apa satu lagi? Al-Haqqatu Mal-Haqqah. Al-Haqqah Mal-Haqqah. Al-Haqqatu Al-Haqqatu Ma-Haqqah. Itu pun kiamat, hari kiamat juga. Nama dia juga. Dan adalah permulaan hari kiamat itu daripada tiup sangkala yang kedua. Mulai situ. Sebab tiup yang pertama bukan kiamat. Itu untuk memati kan. Untuk memati. Adapun kiamah-kiamah mana bangkit daripada kubur, maka bangkit daripada kubur itu tiup yang kedua lah. Permulaan hari kiamat, masuk dalam hari kiamat tu ialah mulai daripada tiup sangkala yang kedua. Kata kil daripada hasyar. Mulai panggil kata kiamat ni, hari kiamat, sakat mana mulai dia? Daripada hasyar. Kata kiranya mulai hari kiamat tu dihasyar, bukan dibangkit. Maknanya ketika tiup sangkala yang kedua dan dibangkitkan manusia daripada kubur itu tak masuk dalam kata hari kiamat lagi. Tapi memanglah berlakulah tiup sangkala yang pertama dan bangkit daripada kubur tu memanglah berlaku, tidak syak sama sekali, tapi belum masuk di dalam lingkungan hari kiamat. Tak sampai lagi macam sekarang tu tak naik tahun baru lagi. Tapi berlaku ke tidak tahun baru? Akan datanglah tahun baru tetapi belum sampai. Tak panggil tahun baru lagi sekarang. Begitulah. Kata kil daripada, ini mulai hari kiamat itu daripada hasyar, yakni permulaan hari kiamat itu daripada hasyar. Apa makna hasyar? Yakni menghalaukan manusia kepada mauqif. Hasyar tu hasyar tu makna menghalau. Menghalaukan manusia kepada mauqif. Mauqif tu kita panggil mahsyar. Hasyar tu halau selepas pada bangkit daripada kubur. Kemudian daripada bangkit mereka itu daripada kubur. Dia kenapa nak kena halau? Dia begini. Apabila dibangkitkan manusia daripada kubur, kita maklum bahasanya kesana sini pun ada kubur, kan? Tanam di mana, di situlah dikeluarkan. Tanam di kubur ke mana, di situlah. Maka apabila manusia dihalau, dibangkit, bangun, keluar daripada kubur lah mudah katanya. Sebab jasad manusia ketika itu dah hancur, tinggal ada apa dia? Ajibuz zanab. Tinggal ada ajibuz zanab, malaikat jasad-jasad orang yang tidak hancur jasadnya. Maka apabila lepas pada siup sangkala yang pertama, maka semua tu mati. Mati lalu masa 40 tahun. Maka dalam masa 40 tahun tu jasad dah hancur. Adapun orang yang mati sebelum pada ni tu memanglah dah hancur dah. Yang mati dengan sebab tiup sangkala yang pertama pun dah hancur, tinggal ada ajibuz zanab. Sama ada di dalam kubur ataunya tak ditanam dalam kubur, sama. Apabila lalu masa 40 tahun, Allah Ta'ala menurunkan hujan ke bumi. Hujan tu seperti air mani, katanya. Apabila turun hujan basah bumi tu,
maka suku-suku juzuk-juzuk badan manusia mulai berkumpul. Mulai berkumpul daripada datang balik kepada ajbul zanab, tumbuh, kumpul-kumpul, jadi sebuah badan balik. Setengah tu di dalam tanah, setengah tu tidak di dalam tanah sebab mengikut ditanam ke tak ditanam. Maka apabila badan tu dah apa dia? Dah bersambungan jadi balik seluruh jadi satu badan. Ketika tu kalau jasad orang yang ditanam maka di dalam kubur lah. Maka apabila sampai masa ditiupkan roh, ditiupkan sangkala yang pertama, yang kedua. Ketika tiup tu roh yang ada dalam surunai itu keluar. Roh yang ada dalam surunai itu keluar daripada sangkala. Maka roh tu keluar pergi cari jasad masing-masing. Pergi cari jasad masing-masing. Yang duduk dalam kubur mana-mana pun cari masuk dalam jasad. Apabila itu bumi dah basah kan. Bumi dah basah sebab hujan tadi, maka bangkit daripada kubur. Kalau nak bandingnya macam biji benih yang kita kambus di dalam tanah. Tak ada siapa nak kena korek tu. Tak kena korek, tak kena gali. Dia akan naik sendiri. Naik dengan macam biji benih. Apabila dia tumbuh tu biji benih, apabila kita nak tanam, kita kambuskan. Apa tu? Nanti dia naik daun hijau yang pertama tu. Macam itulah. Jadi bumi kubur dia tu terbelah, naik. Begitu. Apabila naik, bangkit daripada kubur, jadi seolah katanya, jadi apabila bangkit daripada kubur, bangun lepas berdiri di atas kuburnya, ke mana mereka nak pergi? Ke mana mereka nak pergi? Maka lalu itulah digunakan nak himpunkan manusia di tempat yang satu. Mereka sebelah sana, barat, timur, apa semua. Maka ke mana mereka nak menghadap pergi tak tahu. Maka nak bagi beri pun di suatu tempat yang dikatakan mahsyar ataunya mauqif, maka nak kumpul di situ dengan secara menghalaukan dengan api. Jadi maknanya timbul api. Apabila timbul api itu, jadi manusia lari ke api. Lari ke api, yang sana lari ke api. Jadi api itu datang sekeliling. Datang sekeliling. Maka sambilan lari ke api, orang sana lari ke api, orang sini pun lari ke api. Jadi kita bayangkan api itu jadi bulatan. Apabila api itu jadi bulatan, maka api itu semakin sepik. Orang pun lari kepada api. Api pun sepik masuk, orang pun lari pada api. Sehingga dapat berkumpul di suatu tempat yang nama kata mauqif. Begitu ya. Itu mana katanya, yakni menghalaukan hasyar tu, menghalaukan manusia. Belum pada nak jadi berkumpul tu, kena halau dulu. Maka halau itulah, mulai dihalau itulah katanya hari kiamat. Kata kilnya hari kiamat mulai di bila? Bukan mulai di berkumpul tu. Sebab belum pada nak kumpul tu kena hasyar dulu, kena halau dulu. Mulai dihalau. Jadi selepas pada bangkit pada kubur, dihalau. Selepas pada dihalau, lari, beri pun berkumpul di mauqif. Ketika dihalau itulah masuk hari kiamat. Mulai di situ. Ini kata kil. Tengok. Kata kil dihasyar, yakni daripada hasyar. Yakni menghalau. Hasyar tu mana dianya? Maksudnya menghalaukan manusia
kepada menghalau untuk menuju ke mauqif. Menghalau ke manusia kepada mauqif. Yani menghalaukan manusia untuk menuju oleh manusia itu kepada mauqif. Kemudian menghalau tu bila? Menghalau tu bila? Kemudian daripada bangkit mereka itu bangkit mereka itu daripada kubur. Kata kil permulaannya banyak khilafnya. Kata kil permulaan hari kiamat. Hari kiamat tu mulai di mana? Kita duk panggil kata hari kiamat mulai di mana hari kiamat? Maka kata kil, kata setengah ulama pulaknya, permulaannya daripada mati. Kata akhirnya mulai dia mati. Maknanya sekarang dah kiamat. Dah setengah-setengah orang. Jadi tu nenek kita ni. Nenek moyang kitanya dah kiamat dah dia. Kita belum kiamat lagi. Dah masuk hari kiamat dah dia. Kita belum masuk hari kiamat lagi. Sebab dia katanya hari kiamat mulai daripada mati seorang. Jadi maknanya ikut kau ni maknanya kiamat, hari kiamat bagi seorang-seorang tu tak bersamaan. Lepas tu mulai mati, mulai pada mati tu dan tiada berkesudahan baginya bagi hari kiamat. Bukan mati itu tak berkesudahan. Maknanya hari kiamat mulai pada seorang tu mati sampai ke bila-bila tak berkesudahan. Kata kil kesudahan masuk ahli syurga akan syurga ni ke dalam syurga dan ahli neraka akan neraka yakni ke dalam neraka. Jadi kata kil begini, mulai hari kiamat mulai di bila? Mulai di mati. Mulai di mati, lepas tu ada kesudahan ke tidak? Ada. Apabila kesemua ahli syurga dah masuk ke dalam syurga, apabila kesemua ahli neraka dah masuk ke dalam neraka, hari kiamat dah lah di situ. Akhir di situ. Maknanya apabila tidak ada dah manusia di luar syurga dan neraka, sebab masuk syurga, masuk neraka ni bukan sekaligus masuk. Orang ni cepat masuk, orang ni lambat nak boleh masuk kan. Apabila dah tidak ada siapa kat luar syurga dan neraka, mana semua dah masuk syurga neraka, dah habis hari kiamat. Jadi ketika manusia menetap di dalam syurga neraka tu bukan hari kiamat. Bukan hari kiamat. Dah maknanya tak panggil hari kiamat. Waktu itu tak panggil hari kiamat. Ni kata kinnya begitu. Habis ya. Maka untuk hari ini kita akhir di situ pada katanya dikandaki dengan tiup sangkala yang kedua itu nafkhatul ba'thi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.